wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 1 Mei 2020. Saya kira hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat semua pekerja kerana hari ini merupakan Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja diucapkan kepada anda semua. Ya, betul. Selamat Hari Pekerja Fiza, Fahir. Terima kasih. Ada hari kerja kan? Betul. Dengan temanya Pekerja Tunjang Kelestarian Negara dan pekerja jugalah yang membantu kepada ekonomi negara. Ya. Jadi hari ini kita meraihkan semua walaupun ramai yang kita tahu bekerja dari rumah, work from home, tapi anda juga kita semua diraihkan pada hari ini. Tapi pada hari ini kita akan khusus meraihkan ataupun akan bersama dengan para frontliners kita yang memang ternyata jelas melestarikan negara kita ini dengan hikmat bakti mereka terutamanya dalam situasi seperti ini. Setiap daripada kita yang bekerja ini mempunyai tanggungjawab dan juga peranan masing-masing. Namun dalam situasi ini kita melihat sendiri bagaimana petugas-petugas barisan hadapan kita ini yang bertungkus lumus, bersusah payah, berpanas, berhujan. Betul. Ada yang tak berkesempatan berjumpa dengan ahli keluarga. Malahan di bulan puasa ini juga ada yang waktu berbukanya terpaksa dilewatkan dan sebagainya. Inilah jasa dan pengorbanan mereka yang mungkin tak dapat kita balas. Betul. Frontliners ataupun hero kita. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada sebarang ucapan yang nak diberikan kepada hero kita semua, anda boleh tinggalkannya di ruangan komen di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Dan Fadin, perasan tak hari daripada malam tadi sampailah hari ini, sebenarnya malam tadi juga sebagai menghargai frontliners kita telah pun dinyalakan lampu biru. Oh, memang cantik. Itu yang kabar saya kedengaran dan saya melihat di media sosial dan sebagainya. Saya rasa itu antara tanda-tanda yang jelas dapat lihat kita menghargai dan meraihkan para frontliners kita. Kita juga nak menyaksikan sedikit paparan tentang malam semalam dan ini dia, kalau kepada anda yang tidak berkesempatan untuk menyaksikannya, inilah yang berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur Malam tadi sebagai apresiasi kepada petugas-petugas barisan hadapan kita. Okey, dan kalau hari ini pula banyak kita tengok di laman sesawang media sosial kita, rata-rata ramai yang mengucapkan ucapan selamat Hari Pekerja buat semua pekerja di Malaysia dan juga kepada wira dan juga wirawati kita, iaitu frontliners. Dan kami juga di Wanita Hari ini berkesempatan untuk merangkumkan sedikit antara gambar-gambar istimewa sepanjang tempoh PKP ini. Jasa dan pengorbanan bukan sahaja anda pekerja-pekerja biasa, tetapi semua yang terlibat di dalam bidang pekerjaan. Mari sama-sama kita saksikan. Terima kasih semua. Silakan. Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Terima kasih untuk semua, takkan ku lupa. Terima kasih, terima kasih untuk semua, takkan ku lupa. Sabar menanti, ku kan kembali. Aku berjanji, aku bersyukur pada yang sesungguhnya kita kerananya. Itu dia
belakangkan lagu dari Faizal Tahir, dan kalau kita dengarkan bait-bait liriknya, ternyata itulah antara penghargaan dan apresiasi kita kepada ke semua para frontliners kita. Tapi tidak ketinggalan juga Fiza dan Uyana, ramai lagi wira-wira yang tidak didendang. Seperti mana yang boleh saya ingat ialah seperti penghantar makanan, pekerja pembersih. Ya, mereka yang bertugas di dalam makmal, mereka yang banyaklah membantu anggota rela, JIPAM dan banyak lagi sebenarnya. Kalau kita sebutkan satu-satu Terlalu mungkin ramai. tak tersebut. Betul. Tapi terima kasih diucapkan kepada anda semua. Frontliners kita adalah hero kita dan ini juga yang akan kita bawakan kepada anda pada hari ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa di studio. Tapi sebelum itu dalam segmen tajaan kita nak bersama dengan Farina Beauty. Ini dia. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton wanita hari ini yang disayangi. Semoga kita semua dilindungi dari segala virus yang membahaya. Hari ini Mami Rin nak bagi tahu tentang satu produk khusus untuk semua wanita-wanita kat luar sana, special gitu. Dah lah musim-musim PKP ni asyik berkurung, berkepit dengan cik suami. Ui, kena jagalah, wajib kena jaga. Nak jaga apa? Nak jaga badan sentiasa bertenaga, cegah, sihat, wangi. Dah lah dari pagi sampai malam asyik sibuk mengemas, membasuh, memasak, masak sampai tak jadi. Lepas tu pakat-pakat post dalam grup duk lawan gelak kan. Yang kedua pula tenaga. So tenaga kena jaga, perform orang putih kata. Dulu tak apa, laki balik kerja belah petang sebelum cik suami balik, lekas-lekas pi mandi, pi bersiap bagi helok, bau minyak wangi, berlakon bagi cergas walaupun tak larat. Musim PKP ni nak selit celah mana? Semua duduk dalam satu rumah kan. Suami duk mengadap muka kita 24 jam. Jadi jangan buang masa lagi. Mami Rin ajak semua wanita-wanita kat luar sana dapatkan set Lovella ni, harga tak mahal, harga mampu milik. So semua wanita-wanita kat sana boleh memilikinya. Dalam satu kotak ni hanyalah bernilai RM100 sahaja. Untuk satu kotak ni ada 3 item. So satunya dipanggil Lovella Cuba. Lovella Cuba ini adalah tablet kunyah yang berbentuk love lagi. Bagi bila kita mengamalkannya, dia membagi tenaga, bagi kita ceria seperti anak dara kembali. Dan yang kedua punya adalah set feminine wash ya. Feminine wash ni adalah untuk pencuci dalaman wanita. So bila kita pakai bau strawberry, rasa segar, rasa berani, confirm melekat lah. Dan yang last adalah sabun pemutih celah-celah peha, celah ketiak dan tempat-tempat berdaki. So jangan buang masa macam mana nak dapatkan produk-produk ni. So kena WhatsApp Mami Rin dengan secepat mungkin. So anak-anak Farina Mami Rin akan membalas WhatsApp tersebut. Jangan susah hati, kami akan hantar barang ni sampai depan rumah anda. Jadi untuk program ni juga kami buka peluang untuk menjadi ejen. Siapa-siapa yang berminat untuk bersama kami untuk menjana pendapatan, jom bersama dengan Farina dalam produk Lovella. Jadi tak nak buang masa, cukuplah sampai hari ini. Assalamualaikum. Duduk kat rumah, jaga kesihatan, jaga kita, tolonglah guna sanitizer dan face mask bila nak keluar ke mana-mana. Itu dia tadi penerangan daripada Farina Beauty dengan produknya Lovella. Dan hari ini seperti yang telah pun diwar-warkan oleh Farin dan juga Uyana tadi, kita akan bersama dengan tetamu di atas talian kita yang akan kita temu bual antara individu-individu yang bertugas di barisan hadapan. Dan seperti biasa, kalau ada sebarang ucapan istimewa yang ingin anda kongsikan, terus kongsikan di www.facebook.com/WHI TV3. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tarikh 1 Mei pada setiap tahun sudah pasti menjadi satu tarikh penantian buat setiap pekerja. Selain cuti umum, ia juga merupakan detik bermakna bagi meraikan usaha mereka yang sudah berkorban memajukan negara dari sudut ekonomi dan juga sosial. Bagi sambutan tahun ini, penularan wabak COVID-19 telah melanda negara, membuatkan pekerja yang terlibat dan bertanggungjawab sebagai barisan hadapan diangkat sebagai hero negara. Tidak pernah mengeluh melaksanakan tugas, malah bersemangat dan berdedikasi dalam melakukan pekerjaan. Kriteria yang dimiliki mereka bukan sahaja memberi manfaat kepada negara, malah turut membantu rakyat untuk kekal selamat dan sejahtera. Jasa dan pengorbanan mereka jelas menunjukkan bahawa pekerja di Malaysia mempunyai kualiti yang unggul selari dengan teknologi di Malaysia yang pesat membangun. Wira barisan hadapan ini boleh dijadikan inspirasi masyarakat, terutama buat anak-anak muda.
Baik, itu dia sedikit laporan ringkas yang telah disediakan oleh pihak kami. Baik, seperti mana yang dijanjikan untuk yang pertama ini, kita akan berkongsi daripada seorang doktor iaitu ataupun pakar perubatan di Jabatan Perubatan Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang telah pun berada di talian Dr. Nur Hidayah Yahya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Farin. Okey, Doktor dan juga rakan-rakan MO yang lain dekat belakang, sihat ya semua? Sihat, Alhamdulillah. Semua sedang bekerja kerana pagi ni kami baru lepas membuat morning round untuk pesakit-pesakit COVID. Okey. Secara ringkasnya, bagaimana keadaan di hospital pada hari ini, Doktor, di sana? Alhamdulillah pada hari ini keadaan terkawal, tapi pastinya pada permulaan wabak ini ini merupakan satu pengalaman yang baru. Kami menyambut baik pemilihan Hospital Encik Besar Hajah Kalsum sebagai hospital COVID. Pada peringkat permulaan perawatan pesakit COVID di hospital ini, keadaan terkawal serta segala perkhidmatan dapat berjalan dengan lancar kerana kami mendapat sokongan serta bantuan daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Johor serta bimbingan yang tidak berbelah bagi daripada pakar penyakit berjangkit Dr. Masliza Zaid dari Hospital Sultanah Aminah serta gabungan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, daerah-daerah lain di negeri Johor serta badan-badan NGO yang sama-sama menggambling tenaga untuk memerangi wabak COVID ini. Doktor, di sebalik kesibukan, di sebalik mungkin pelbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh doktor dan juga rakan-rakan sepanjang tempoh COVID ini, kami lihat hari ini di Kaca TV, doktor masih lagi mampu tersenyum. Terima kasih atas senyuman tu, doktor. Tapi mungkin doktor nak kongsikan juga kepada kami semua penonton dan rakyat Malaysia, apakah cabaran yang mungkin tak dapat kami rasai, ketahui sepanjang tempoh doktor dan rakan-rakan yang lain menyantuni merawat penyakit-penyakit COVID ini? Pastinya benda baru kan sepanjang perawatan wabak COVID-19 ini adalah pemakaian PPE ataupun Personal Protective Equipment sewaktu merawat pesakit. Terutamanya di bulan Ramadan ini kerana kami berisiko untuk kekurangan air, dehidrasi. Justru kerana kami telah dapat menyesuaikan diri dan Alhamdulillah dengan berkat doa rakyat-rakyat Malaysia semua, kami semua dapat menjalankan tugasan kami dengan lancar. Terima kasih semua rakyat Malaysia. Baik, doktor, bagi doktor sendiri dan juga rakan-rakan di sana semua pastinya ada keluarga bersama. Jadi bagaimana keadaan mereka semua termasuk doktor sendiri bersama keluarga? Perlu mengasingkan diri ataupun mungkin ada di kalangan mereka yang tidak dapat bertemu dengan keluarga? Itu memang betul, Fari. Pastinya dengan wabak COVID-19 ini kehidupan rakyat Malaysia secara amnya memang berubah. Kita ada new normal. Ada juga kebanyakan rakan-rakan saya di sini sudah tak berjumpa dengan anak-anak serta pasangan masing-masing. Ada yang lebih daripada 2 bulan kerana tuntutan kerja. Secara peribadi pula, saya sendiri mempunyai 2 orang anak kecil dan juga tinggal bersama ibu bapa yang warga emas. Oleh itu, saya pastikan bahawa saya sendiri mematuhi pemakaian polisi PPE di hospital. Dan sebelum pulang, saya pastikan saya bersihkan diri supaya anak-anak serta ibu bapa saya tidak terjejas dengan wabak ini. Doktor, dari segi sokongan mental juga kan dan juga psikologi, bila ada kawan-kawan yang terpaksa berjauhan dengan anak, kabarnya ada kawan yang tak berkesempatan pun nak pulang meraihkan hari lahir anak dan sebagainya kan. Bagaimana kekuatan itu datang daripada doktor dan juga rakan-rakan yang lain untuk meneruskan cabaran ini? Fiza, disebabkan kami semua sudah bersumpah pada peringkat permulaan pekerjaan kami untuk mendahulukan pesakit. Oleh itu, itulah benda yang menguatkan semangat kami untuk terus mengalas tanggungjawab untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi dengar jawapan doktor tu kita pula jadi sebab kan? Kita pula sebab kerana sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, kita sebenarnya memegang amanah, doktor, amanah yang digalas kepada kita. Baik, doktor, dari sudut cabaran paling besar lah dalam situasi seperti ini, mungkin secara peribadi doktor boleh kongsikan kepada kita? Bagi saya, cabaran paling besar adalah sebenarnya
perawatan daripada segi untuk meyakinkan pesakit-pesakit kita bahawa insya-Allah COVID-19 ini akan berakhir kerana seperti yang anda semua tahu, mereka perlu dikuarantin agak lama di dalam hospital. Jadi kami selain merawat secara fizikal, pihak doktor, jururawat juga selalu memberikan sokongan moral, kata-kata semangat kepada pesakit-pesakit kami agar terus bersemangat agar supaya mereka mudah baik dan dapat meneruskan kehidupan di hospital. InsyaAllah. Doktor, mungkin doktor dan juga rakan-rakan ada juga harapan kan yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia, dan saya kira ini bukan kerja ataupun usaha yang boleh dilakukan seorang diri, malahan ini antara usaha yang kita harus lakukan bersama-sama satu negara. Harapan doktor yang ingin doktor sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan. Untuk rakyat Malaysia semua, akhiran dan rantaian wabak ini sebenarnya bermula daripada anda semua. Pastinya ianya bermula daripada sentiasa mematuhi penjarakan sosial, sentiasa amalkan kebersihan peribadi seperti kerap membasuh tangan, serta jika anda ada kontak dengan pesakit-pesakit COVID, jangan selindung, datang ke hadapan. Kami sedia membantu. Baik, doktor. Okey, untuk ucapan akhir, ucapan khusus atau khas untuk kesemua pengamal perubatan di Malaysia ini dan juga frontliners. Untuk rakan-rakan yang berjuang di luar sana, ingatlah, kita sama-sama memerangi wabak COVID-19 ini. Perjuangan kita masih belum selesai. Teruskan berjuang kerana kita teguh, kita pasti menang. InsyaAllah. Ucapan penuh bersemangat dari Dr. Nur Hidayah Sama-sama Yahya. kita berikan tepukan untuk doktor dan Terima juga kasih, rakan-rakan. Doktor. Terima kasih dan juga kepada semua petugas-petugas Barisan Hadapan, kepada mereka yang bekerja di petugas-petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, betul. Dan itulah dia satu pengorbanan kita pun terdetik juga apabila mengatakan bahawa mereka semua telah bersumpah untuk mendahulukan pesakit, dan itu ternyata jelas apa yang mereka lakukan dalam situasi sekarang. Sampaikan salam kami juga kepada semua rakan-rakan di hospital, doktor. Dan bukan saja kalau kita cakap tentang petugas Barisan Hadapan ini hanya tertakluk kepada mereka yang bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi ramai lagi sebenarnya petugas-petugas Barisan Hadapan yang turut sama dalam memerangi COVID-19 ini. Tidak ketinggalan PDRM, Jabatan Bomba, tentera dan macam-macam lagi. Dan Uyaina berkesempatan, Farin. Beliau akan bersama dengan seorang lagi tetamu dari Barisan Hadapan. Siapakah beliau? Kita bersama dengan Yana. Ya, betul. Tapi sebelum itu kan, Farin dan Fiza, kalau nak ikutkan, Yana nak mengucapkan terima kasih juga kepada Abang Yana sendiri yang juga merupakan seorang doktor, Major Dr. Ataful Uzair yang merupakan seorang doktor Angkatan Tentera. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan. Dan betul lah apa yang Dr. Nur katakan tadi. Sedih sebenarnya bila lihat mereka tak dapat nak pulang ke rumah, tak dapat nak bersama dengan anak dan isteri. Itu menyedihkan. Tapi kita sebagai rakyat harus mengucapkan terima kasih kepada mereka dan kekal berada di rumah. Apa yang pasti, kita semua terjejas dan terkesan dengan wabak COVID-19 yang sedang bukan sahaja melanda negara kita tetapi seluruh dunia. Dan diharapkan wabak ini akan berakhir dengan cepat dan kita semua juga dapat meneruskan aktiviti seperti sedia kala. Farin, Fiza, kalau macam anda berdua sendiri, ada tak macam keluarga ataupun kenalan terdekat yang juga merupakan sebahagian daripada hero kita? Kalau saya rasa sayalah hero. Ya, betul lah. Awak pun selalu jadi hero. Saya ada juga adik saudara saya 2 orang yang bertugas sebagai doktor. Tapi saya cakap, kalau kita bercakap tentang jasa dan pengorbanan ini, jangan kita lupakan juga mereka yang kita telah pun war-warkan dari awal tadi. Mereka yang kita kategorikan sebagai unsung hero. Betul. Mereka juga yang banyak membantu, tidak berada di depan, tetapi mereka turut sama-sama menyumbangkan tenaga, masa mereka untuk membantu. Macam mana kita nak tahu siapakah unsung hero ini ataupun wira yang tidak didendang ini adalah apabila kita merasakan bahawa tanpa kehadiran mereka, mungkin perjalanan kehidupan harian kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Betul. Terutamanya sekarang ni, tempoh PKP kita berada dalam bulan Ramadan yang mana kalau mereka yang tidak boleh masak di rumah ataupun tidak mahu masak di rumah, boleh memesan di luar dan mereka... Seperti Yana, okey. Yana masak lah kat rumah. Seperti
Seperti mereka yang membuat penghantaran makanan ataupun apa-apa sahaja barangan. Mereka yang memasak untuk kita dan ramai lagi sebenarnya mereka di luar sana yang kita tak tahu pun mereka sebenarnya bekerja untuk Okey, kita. satu saya nak beritahu. Bayangkan kehidupan kita seharian di jalan raya, di rumah dan sebagainya, kalau tidak ada pekerja pembersihan yang tak angkat sampah, tidak menyapu sampah, apa akan jadi? Mereka juga adalah frontliner sebenarnya. Ya, dan sebab itulah kita, dan ini juga kita nak kongsikan kepada anda, kalau kita nak tulis sesuatu di media sosial tu, pastikan kita tulis perkataan yang elok-elok, yang cantik-cantik agar tidak kita menyakitkan hati mereka yang sedia bertungkus lumus, bersusah payah, yang berkorban masa dan tenaga mereka untuk sama-sama memastikan COVID-19 ini dapat terus dihapuskan. Seperti mana yang kita war-warkan daripada awal tadi, seandainya kita juga ada ucapan ataupun ingin berkongsi rasa apresiasi terhadap para frontliners, kita boleh kongsikan di facebook.com/WHI TV3. Teruskan kerana insyaAllah kami akan cuba membacakan dan berkongsikan secara langsung di Wanita hari ini. Mungkin Yana, kalau ada sesuatu yang boleh dikongsikan? Ya, sekarang ni memang ramai yang meninggalkan komen di ruangan komentar di Facebook Wanita hari ini. Antaranya adalah dari Farizwan yang mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh pekerja di Malaysia. Terutama sekali buat rakan-rakan frontliners di luar sana. InsyaAllah we will come back stronger. Sama-sama kita berjuang insya-Allah, dan selamat Hari Pekerja juga buat semua penonton Wanita hari ini dan host kita bertiga yang cantik dan handsome sentiasa tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Ramai juga yang memberikan komen dan rata-rata yang mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berada di barisan hadapan, dan kepada anda diminta untuk kekal bersama dengan kami sebab banyak lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Kita akan kembali bersama dengan Yana sebentar lagi, tetapi di talian ketiga ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan General Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang TUDM, Panglima Angkatan Tentera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Baik, Tan Sri, saya nak buat pengakuan sikit ni, Tan Sri. Saya kecil-kecil dulu bila orang tanya saya apakah cita-cita saya nak jadi askar. Kini saya bertuah dapat berbual dengan Panglima Angkatan Tentera pada hari ini. Baik, Tan Sri. Okey, ATM antara pasukan keselamatan yang membantu PDRM dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Jadi bagaimana Tan Sri melihat komitmen anggota ATM dalam melaksanakan tugas ini lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, Tan Sri? Pertama kali saya ingin mengucapkan tidak lambat kalau cakapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah berpuasa. Sebelum terlewat bagi saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Walaupun ketika ini kita berada di bulan Ramadan, tugas dan tanggungjawab anggota keselamatan termasuk warga ATM tidak berbelah bagi. Perintah Kawalan Pergerakan masih berkuat kuasa termasuk beberapa kawasan yang telah diisytiharkan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Justru amanah yang ATM laksanakan ini adalah untuk memastikan orang ramai mematuhi arahan PKP dan juga PKPD yang masih berkuat kuasa agar rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Saya juga percaya komitmen para petugas barisan hadapan sedikit pun tidak berubah walaupun penat bertugas di samping cabaran dari segi risiko untuk dijangkiti itu ada. Ini kerana kedudukan yang bertugas kita tahu yang di tempat terbuka di samping menguruskan orang awam yang masih berada di luar dengan pelbagai tujuan dan alasan. Semangat, komitmen dan ketegasan dan fokus yang diberikan dalam memeriksa kenderaan satu persatu secara terperinci termasuk penunggang motosikal wajar dipuji sebenarnya
tanpa mengenal erti penat dengan mengekalkan momentum sikap kecekapan bertugas dan integriti pada tahap yang tertinggi. Seperti mana yang kita tahu, bukan mudah untuk mengekalkan momentum kesiagaan dan kecekalan semasa melaksanakan tugas, terutama di lokasi SGR ni. Selain menahan lapar, dahaga serta kesabaran sepanjang berpuasa ini, namun daripada riak raut wajah setiap petugas ini dan sebagai manusia biasa, keinginan dan meluangkan masa bersama ahli keluarga tetap ada. Walau bagaimanapun, saya percaya dengan latihan semangat ketenteraan yang ada dalam diri masing-masing, saya percaya mereka ini kekal, siaga dan cekal melaksanakan amanah yang digalaskan. Dan bersempena dengan Hari Pekerja hari 1 Mei 2020 ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Tan Sri dari segi harapan, kata-kata semangat dan juga ucapan kepada seluruh anggota dan juga rakyat Malaysia, Tan Sri. Sesungguhnya peranan yang digalaskan oleh ATM amatlah besar demi kesejahteraan rakyat dan negara. Tidak kira dalam apa jua cabaran dan situasi, termasuklah ancaman pandemik COVID-19 yang kini melanda negara kita. Jika sebelum ini ada di antara kita yang berpeluang bercuti pada 1 Mei sebenar sambutan Hari Pekerja, namun bagi anggota ATM ada yang perlu bertugas pada tarikh tersebut. Tahun ini pula kita diuji dan memikul tanggungjawab yang amat besar sehingga sanggup mengenepikan keselamatan diri demi kesejahteraan negara dan melindungi masyarakat sejagat. Musuh yang dihadapi kini tidak nampak di mata. Betul. Bila-bila masa sekiranya kita tidak mengambil langkah yang sewajarnya dan dengan hingga kini tiada sebarang vaksin yang dijumpa, risiko untuk kita dijangkiti adalah amat tinggi. Justru bagi seluruh warga ATM dan para petugas barisan hadapan yang lain, laksanakan tugas anda dengan komitmen yang tidak berbelah bagi, dan kita niatkan ini adalah ibadah kita untuk dibawa hingga ke mati. Baik, itu dia suatu amanat yang cukup jelas, cukup tegas daripada Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi bin Buang TUDM. Sekali lagi, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana bersama-sama kita di Wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi Tan Sri. Terima kasih atas kesudian waktu Tan Sri ini, Tan Sri. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya ucapkan selamat berpuasa. Ya, terima kasih Tan Sri. Selamat berpuasa kembali. Baik, itu dia. Okey, sebenarnya Fiza, bila Tan Sri sebut tadi, antara salah satu lagi yang tak disebut ialah bukan saja ni, tapi bila mereka berdiri sepanjang hari dengan rifle tau. Mereka tidak melepaskan rifle tu, berat berapa lama mereka berdiri. Saya hari-hari daripada Kelang sampai sini, saya ada peringkat awal ada 3 roadblock. Sekarang ada 2. Jadi hari-hari memang nampak ada PDRM dengan ATM. Saya tengok, ya Allah, ya Tuhanku, mereka berpanas, berhujan. Saya dalam kereta aircon, pergi kerja, tak ada apa yang nak saya rungutkan kerana mereka lagi... Betul. Rifle berdiri tengah panas 8 jam, hujan lagi bagaimana. Itu suatu pengorbanan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. Yana? Yang pasti mereka berada di luar, mereka berada di barisan hadapan untuk kita. Jadi kita sebagai rakyat harus memainkan peranan kita dengan tetap dan kekal berada di rumah demi kesejahteraan kita semua. Dan Fiza, Farin, saya juga tertarik untuk membaca satu lagi komen dari rakan-rakan kita di Facebook yang berkata selamat Hari Pekerja untuk semua pegawai farmasi. Stay safe walaupun kita ni macam backliners je orang tak nampak, tapi kita pun turut berjuang di samping semua doktor-doktor. Kami minta maaf kalau ada sesetengah jawatan ataupun sektor yang kami tidak sebut. Apa yang pasti kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang pastinya anda semua adalah hero kami. Tapi Yana, tadi awal tadi saya dah beritahu bahawa sebenarnya hari ini kita meraihkan semua walaupun mereka yang work from home tu. Ya, tapi jangan risau, Yana nak kongsikan dulu temu bual kita bersama dengan anggota bomba yang telah pun bersedia di talian ketika ini. Silakan Yana. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Hazirah Deraman yang merupakan penolong kanan penguasa bomba grade KB32, Zon 2 Petaling, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Hazirah?
Baik. Selamat berpuasa dan selamat Hari Pekerja kami ucapkan kepada Puan Hazira. Terima kasih. Selamat puasa juga. Terima kasih. Puan berada di mana sekarang ni, Puan? Saya berada di pejabat, di balai berkaitan dengan pejabat saya untuk membuat persediaan logistik bagi operasi sanitasi awam yang dijadualkan hari ini. Kalau ikutkan dalam jadual hari ini adalah sanitasi awam pada bas pengangkutan untuk pelajar Universiti Malaya pulang ke kampung. Ya, mereka sudah pun dibawa pulang, pelajar-pelajar semua. Okey, Puan, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebenarnya bagaimana Puan melihat perbezaan dari sudut komitmen pegawai bomba dan penyelamat sebelum berlakunya wabak ini dan apatah lagi sekarang ketika sedang berlakunya wabak ini. Okey, dari segi pandangan saya sendiri, dari segi pendapat individu saya, pada hari kebiasaannya saya bertugas di waktu pejabat dan ketika perintah kawalan pergerakan ini, saya terlibat secara langsung untuk turun hadir bersama ke operasi sanitasi awam bersama anggota-anggota bomba yang lain. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan juga sebenarnya apa antara cabaran terbesar bagi pihak bomba dan penyelamat ketika dalam tempoh PKP ini khususnya? Okey, antara cabaran yang anggota bomba dan frontliner yang lain hadapi adalah kami berhadapan dengan musuh yang kami tidak boleh lihat dan terdedah kepada risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 terutamanya ketika membuat operasi sanitasi awam di tempat-tempat yang diklasifikasikan sebagai zon merah atau tempat yang disahkan ada kes positif COVID-19. Dan Puan mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya berapa kerapkah proses sanitasi ini dilakukan dalam sesuatu tempoh? Bermula daripada fasa 1 tempoh kawalan pergerakan ini, kami telah sehingga kini kami telah menghadiri lebih kurang 50 operasi sanitasi awam. Antaranya adalah tempat kawasan tumpuan-tumpuan awam, antaranya masjid, pasar-pasar awam, hub-hub pengangkutan, pansapuri kos rendah dan pengangkutan bagi menghantar pelajar IPTA dan IPTS pulang ke kampung. Baik. Dan Puan pastinya apabila berada di barisan hadapan terdedah secara langsung dengan orang kata bahaya ini, bagaimana Puan melihat anggota-anggota bomba dan penyelamat ini ketika mereka bersama dengan keluarga, masa pun tak dapat nak diluangkan lama dan dari segi keselamatan dan kesihatan keluarga mereka itu juga? Bagi saya, anggota bomba ni memang terdedah kepada jangkitan COVID-19 ketika mereka melakukan sanitasi awam ini. Dan keselamatan dan protection untuk menghalang jangkitan COVID-19 ini adalah amat dititik beratkan kepada anggota bomba. Dan itu yang peranan saya sebagai seorang pegawai kanan yang hadir ke operasi sanitasi awam ini adalah untuk memastikan personal protection equipment ataupun PPE bagi anggota yang melakukan proses sanitasi awam ini berada dalam keadaan baik dan mengikut kesesuaian lokaliti kes dan zon yang ditentukan oleh KKM. Baik. Wah, memang satu tugas yang cukup berat. Terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota bomba dan penyelamat dan seluruh hero di Malaysia dan juga di dunia. Okey Puan, akhir sekali mungkin ada sepatah dua kata yang Puan ingin sampaikan kepada mereka di luar sana khususnya? Okey, saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam dan selamat menyambut Hari Pekerja kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya warga Jabatan Bomba dan Penyelamat dan frontliner yang bertugas pada tempoh PKP ini. Semoga terus kekal dalam memberikan perkhidmatan kepada semua rakyat, khususnya rakyat Malaysia. Dan terima kasih atas jasa-jasa dan pengorbanan anda semua kepada negara. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia yang disambut pada setiap Mei setiap tahun kepada semua anggota bomba yang berada di seluruh dunia.
Sama-sama kita cegah COVID-19, stay safe, kita mesti menang. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Hazira Abdul Rahman di atas perkongsian tadi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh anggota bomba dan penyelamat. Baik, terima kasih Puan, jumpa lagi. Sama. Itu dia tadi antara perkongsian yang dapat kami berikan kepada anda oleh mereka yang berada di barisan hadapan demi melawan wabak COVID-19 ini, atau dalam erti kata lainnya, hero kita. Dan sebelum kita berehat seketika, kami ada satu paparan berkenaan dengan ucapan yang diberikan oleh barisan selebriti untuk mereka yang berada di barisan hadapan. Ini dia. Saya Hafiz Suhaib di sini ingin mengambil peluang dan kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua frontliners yang terlibat. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang selama ini bekerja untuk kami, dan semoga Allah sahaja yang dapat membantu dan membalas jasa baik kalian semua. Bella ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada semua pekerja, khususnya ke semua frontliners kita yang sekarang berusaha untuk menangani wabak COVID-19. Hanya Tuhan sahaja yang mampu membalas jasa baik anda. Thank you very much for everything that you have done, and of course the efforts from your amazing team to make sure Malaysia ini masih lagi dalam keadaan yang terkawal daripada COVID-19 ini. Thank you so much for everything that you and your team have done for Malaysia. Semoga Allah merahmati, may Allah bless you and reward all of you deservingly, and semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan. Thank you so much. Assalamualaikum kepada semua barisan hadapan. Di mana saja anda berada, anda merupakan hero negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Buruh kepada semua warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, especially untuk semua frontliner. Dengan satu matlamat dan usaha untuk kita semua berjaya dalam menangani wabak COVID-19. Ingat, kita mesti menang. Kepada semua frontliners yang sedang bertugas waktu Hari Pekerja, terima kasih Wani ucapkan kepada anda semua atas segala jasa dan usaha kalian semua. Kami sangat berhutang budi kepada anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Penerima Anugerah Tokoh Pekerja Negara Orang Kurang Upaya OKU 2019, Dr. Azian Sofia Amin, 36 tahun, membuktikan golongan OKU juga boleh memberi sumbangan kepada negara sebagai pekerja yang produktif dan proaktif. Merupakan pensyarakanan psikologi di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, semangat mengatasi segalanya. Begitulah yang dapat digambarkan bagi peristiwa getir yang menimpa dirinya ketika beliau berusia belasan tahun. Dr. Aizan Sofia dilahirkan dengan sempurna anggota fizikal, tetapi pada usia 14 tahun, beliau didiagnosis menghidap kanser tulang. Baik, itu dia tetamu kita sebentar saja lagi, Dr. Aizan Sofia Amin yang merupakan tokoh pekerja negara 2019 telah pun berada di talian. Hebat orangnya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga Tok Farin dan Fiza. Terima kasih Doktor. Doktor, tadi dah pun kita kongsikan sedikit pengenalan dan perjalanan hidup Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan juga kepada penonton diangkat sebagai tokoh pekerja negara 2019. Apakah sebenarnya pendorong kekuatan yang mengatasi segala cabaran yang dihadapi oleh Doktor sehingga Doktor berjaya diangkat sebagai tokoh pekerja negara tahun 2019? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, antara pendorong kekuatan saya ada yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab saya percaya saya dipilih untuk melalui ujian ini, pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan saya sentiasa percaya kalau apapun cabaran yang saya hadapi, insya-Allah Allah akan permudahkan kalau saya redha. Dan yang kedua adalah daripada keluarga saya sendiri, sokongan daripada keluarga saya sendiri, khususnya ibu dan bapa saya yang sentiasa menyokong saya, memberikan saya semangat walaupun macam mana saya rasa down dengan ujian yang dialami, tapi mereka sentiasa ada bersama saya lah dan memberikan saya kekuatan untuk terus move forward walau apa jua cabaran yang saya hadapi. So itulah antara
kekuatan saya lah. Baik, sebenarnya kisah doktor ni merupakan satu kisah inspirasi sebenarnya yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Malaysia sekarang. Kerana apa? Mungkin doktor juga boleh berkongsikan komen dan juga pendapat kepada mereka bahawa masa sekarang ni yang kebanyakannya perlu bekerja dari rumah, ada banyak kekangan dan sebagainya, dan mungkin ada yang berkeluh kesah, resah gelisah kerana tidak mampu untuk bekerja dan sebagainya. Mungkin doktor boleh komen dan berikan inspirasi. Pertama saya rasa pertama dalam situasi sekarang ni kan, bila ramai yang diuji, memang satu negara diuji, saya rasa pertama adalah kita kena redha, kita kena terima ujian ini dan kita kena berfikir positif. So bila kita dah tenang, kita dah accept dan kita boleh fikir positif dan baru kita boleh melalui apa sahaja ujian yang mendatang. So dalam sekarang ni kan ramai yang kena bekerja daripada rumah kan. Jadi termasuk saya lah dan rakan-rakan. Bukan mudah sebenarnya kan. Terutamanya yang ada anak-anak kecil. Mereka terpaksa menyesuaikan diri, ada gangguan anak-anak semua. Jadi yang pertama kita kena menyesuaikan diri untuk bekerja daripada rumah. Dan yang paling penting adalah kekuatan diri kita sendirilah. Terutama macam saya sendiri lah. Saya nak berkongsi pengalaman masa saya memula Silakan. PKP bermula. Memang masa tu saya diuji dengan ujian kesihatan lah, saya tak sihat. So selama 2 minggu tak sihat tu memang saya down dan kita pun fikir adakah kita ni ada COVID-19 kan. Jadi tu yang membuatkan kita rasa down, tapi kita kena bangkit baliklah. Kita kena boostkan kita punya kekuatan diri kita untuk kita bangkit dan teruskan hidup. Dan bagi yang mungkin yang terpaksa berkeluar bekerja sekarang dalam keadaan situasi yang tak berapa selamat ni, insya-Allah kalau kita ikhlas, kita jalankan amanah dengan baik, insya-Allah kita akan diberi ganjaran insya-Allah pada masa akan datang. Dan juga bagi yang mungkin kehilangan pekerjaan buat masa sekarang ni, saya rasa bukan mudah tapi kalau kita redha, insya-Allah kita percaya ada hikmah di sebaliknya. Dan masa akan datang kita cuba berfikir bagaimana kita boleh menjana pendapatan, mungkin dengan mencari pekerjaan baru, ataupun kita boleh cuba alternatif baru dengan mencuburi bidang perniagaan. Yang banyak sekarang ni banyak orang buat online business kan. Betul. Okey. Doktor, secara ringkasnya ucapan Hari Pekerja kepada semua pekerja di Malaysia. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Pekerja Negara kepada semua, terutamanya rakan-rakan saya di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Saya ingin mendoakan bahawa kita semua sentiasa dilindungi dan sejahtera mental dan fizikal. Dan walau di mana pun kita berada, kita adalah merupakan aset negara. Stay positif, stay safe dan selamat Hari Pekerja. Terima kasih banyak-banyak doktor. Selamat Hari Pekerja kembali diucapkan kepada doktor. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan kita nak kongsikan sesuatu lagi bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini, Farin. Okey, baik. Dan selepas ini Yana akan bersama dengan saya panggil beliau The Singing Firefighter. Kita terus bersama dengan Yana. Itulah Farin, yang menariknya biasa kita dengar singing doctor, singing chef, singing dentist. Ini kita bersama dengan a singing firefighter. Yang mana di usia mudanya menjadi seorang penyanyi dan juga merupakan salah seorang daripada anggota bomber dan penyelamat Malaysia. Masih muda, arwah ayahnya juga adalah seorang penyanyi yang cukup hebat dan terkenal di Malaysia. Sudah pun terhubung di talian sekarang adalah Syafiq Farhan. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafiq? Sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ni, Yana nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Bekerja untuk Syafiq. Terima kasih. Sama-sama saya pun nak ucap selamat berpuasa dan selamat Hari Pekerja. Okey, Syafiq. Okey, mungkin Syafiq boleh kongsikan sedikit. Untuk Syafiq sendiri, adakah dari segi jadual pekerjaan itu sedikit berbeza ataupun bagaimana? Memang berbeza sebab sebelum ni memang saya bertugas di office hour dan waktu kerja memang office hour lah kan. Sekarang ni lebih banyak bekerja di rumah berbanding di office. Sebab ialah banyak kes berlaku di Putrajaya, jadi pihak pengurusan pun dia buat keputusan untuk buat macam itulah, banyak kerja di rumah berbanding di office. Jadi berjadual lah. Orang kata work from home lah sekarang. Ya, betul. Okey, Syafiq. Dengar kata Syafiq ada sebuah lagu yang nak dipromosikan pada hari ini yang bertajuk Sakit Hati. Ya, betul. Ceritalah sikit, sakit hati kat siapa tu?
Allah, itu semua kisah lama lah. Tapi itulah dia, lagu Sakit Hati ni lagu yang dikompos oleh Harry Khalifah. Lagu yang mengisahkan seorang kekasih sakit hati kepada dia punya ex lah orang kata. Ialah kan selepas semasa bercinta kemudian ditinggalkan begitu saja. Aduh, ini berdasarkan kisah pengalaman peribadi ke macam mana ni? Serba salah dia nak jawab. Adalah. Walaupun ini lama tapi benda ni saya rasa mungkin berlaku dekat semua orang. Jadi baik. Sebab itulah putuskan nak buat lagu macam ni. Mungkin dekat dengan orang kan. Dan Syafiq, sekarang di YouTube jumlah tontonan dah mencecah 600,000 lebih. Dan mungkin ada platform-platform lain yang Syafiq boleh kongsikan kalau ada dalam kalangan penonton yang nak mendengar lagu Sakit Hati ni. Okey, kepada semua, mungkin ada lagi yang belum dengar lagu ni, boleh check dekat digital platform yang lain macam Joox, Spotify, iTunes dan sebagainya. Dan terima kasih support lagu saya. Kalau boleh, dengarkan lagi dekat YouTube ataupun mana-mana. kan, biar banyak lagi view. Okey, baik. Syafiq, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Syafiq kerana sudi bersama dengan wanita hari ini. Dan sekali lagi, selamat Hari Pekerja dan terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum. Terima kasih wanita hari. Terima kasih Kak Meja. Okey, sebelum kami berehat seketika, kami akan tinggalkan anda dengan lagu Sakit Hati nyanyian oleh Syafiq Farhain. Ini dia. Engkaulah permaisuriku, bertahta di dalam sanubariku. Dulu engkaulah cintaku satu, tak pernah ku menduakan dirimu. Ku jaga dan ku belaikan dirimu, karena kau istimewa bagiku. Sakit hatiku bila kau mendusta cintaku. Sakit hatiku bila kau mendua cintaku. Dulu engkaulah bunga hatiku, ku baja dengan kasih dan sayangku. Dulu kaulah bidadariku, ku sanjung setiap detik dan waktu. Ku jaga dan ku hari ini, kita hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai ke penghujung wanita hari ini, tapi masih ada lagi yang menarik yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda mengenai akhbar digital percuma. Jadi tak perlu keluar pergi cek surat khabar, kerana anda boleh dapatkan secara digital di mana sepanjang tempoh PKP ini di www.nstp.com.my/mco. Ya, betul. Dan kami juga ingin war-warkan kepada anda tentang Juadah Setulus Ikhlas. Bersempena dengan bulan Ramadan ini, rangkaian TV Media Prima membawakan Juadah Setulus
Setulus Ikhlas, sebuah platform buat semua peniaga bazar Ramadan. Jadi anda boleh daftar sebagai vendor secara percuma di laman sesawang www.beritaharian.com.my/setulusikhlas ataupun www.ohbulan.com.my/setulusikhlas mulai hari ini 1 Mei. Dan ada juga pelbagai artikel dan video menarik mengenai kempen Ramadan Raya rangkaian TV Media Prima di laman sesawang ini. Jadi jangan lepaskan peluang kepada semua vendor di luar sana. Ya, dan bagi bukan saja vendor, kalau ada vendor kena ada pembelinya, betul tak? Jadi kalau anda tak tahu pula agak-agaknya nak beli juada, anda boleh terus je layari www.beritaharian.com.my/setulusikhlas ataupun www.ohbulan.com.my/setulusikhlas untuk lihat apakah dia juada Setulus Ikhlas yang ada, dan juga jangan lepaskan peluang, ada macam-macam rancangan menarik yang telah pun diinspirasikan untuk anda semua sepanjang Ramadan dan Raya nanti. Dan saya kira ini salah satu inisiatif terbaik yang dilakukan oleh rangkaian Media Prima TV3 untuk membantu anda di luar sana, khususnya kepada para peniaga untuk mendapatkan sumber pendapatan sendiri. Farin, Yana, ada sesuatu yang nak dibacakan di Facebook? Masih lagi ada ucapan-ucapan kepada frontliners kita. Okey, saya tertarik untuk baca satu ucapan oleh Muhammad Izani Hamid yang mengatakan salam Ramadan dan syabas buat petugas barisan hadapan. Saya doakan semoga anda semua terus tabah dan dilindungi dari COVID-19. Hashtag duduk rumah, hashtag PKP, puasa kena penuh. Ya, kalau kita dekat studio ni banyak juga petugas-petugas ataupun angsang-angsang hero kita. Di hadapan kami ni. Ya, kita ada juru kamera di hadapan kami, mereka yang bekerja di sebalik tabir seperti propsman dan sebagainya yang berada di dalam studio director, yang jaga CCU, audio man, lighting, ramai producer. Mereka semua dah editor, reporter, executive producer, ramai yang bekerja sebenarnya. Yang pasti kami nak ucapkan terima kasih. Betul. Terima kasih kepada anda semua. Dan sebenarnya kita semua adalah hero sebab kita semua memainkan peranan untuk membantu negara. Okey, yang menariknya hari esok kita akan kembali. Andalah penerbitnya. Kita ada menu ini memang best. Apa kita serahkan kepada penerbitnya? Menu air viral Ramadan. Anda nak tahu apa agaknya antara air-air yang menjadi viral di bulan Ramadan, anda harus bersama dengan Fiza, Farin dan juga Hawa esok pada waktu yang sama. Jadi selamat Hari Pekerja kepada semua dari kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Tambah cahaya, usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuri, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeluruh semua fakar. Krisis perlu